Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Haji Talib, Tuan Bilal, EJK Surau, Al-Hamra dan seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita sambung balik perbincangan kita daripada kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. InsyaAllah kita masuk kepada bab 252, bab man intasara min zulmi, bab orang yang mempertahankan diri dia ataupun membantu untuk melawan kezaliman. Imam Bukhari meletakkan hadis yang ke-559 berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha, iaitu dalam satu hadis yang sedikit panjang lah tuan-tuan, tak apa kita baca. Hadis yang ke-559, an Aisyah radhiyallahu anha qalat arsala azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam Fatimah ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanat wan nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a Aisyah radhiyallahu anha fi murtiha fa'adhina laha fadakhalat faqalat inna azwajaka arsalnani yas'alnaka al-'adla fi binti Abi Quhafah. Okey, kita translate dulu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, isteri-isteri Nabi telah mengutus Fatimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ni siapa? Anak Nabi Muhammad. Isteri-isteri Nabi, mereka macam berpakat hantar Fatimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi bersama dengan Aisyah. Nabi bersama dengan Aisyah, dan Aisyah tu tengah pakai macam jubah dia lah. Lalu diizinkan untuk dia masuk, maka dia pun masuk. Lalu kata Fatimah, isteri-isteri engkau, isteri-isterimu telah mengutuskan aku meminta keadilan terhadap anak Abu Quhafah. Abu Quhafah ni siapa? Bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar bin Abi Quhafah. Jadi anak kepada Abu Quhafah tu dia nak sebut kepada Aisyah lah, anak Abu Bakar lah. Sebelum tu kita sebut sikit apa sebenarnya isu dia tuan-tuan. Isunya sebenarnya yang berlaku ialah para sahabat Nabi tahu yang Nabi ni sangat sayang kepada Aisyah. Pada selepas kematian Khadijah, Nabi mula kahwin banyak. Jadi ramai isteri Nabi dan sahabat tahu yang paling Nabi sayang siapa? Aisyah lah. Aisyah yang paling Nabi sayang. Dia special sikit, lebih sikit lah. Salah satu sebabnya adalah memang dia mimpi, Nabi ada mimpi Aisyah sebelum Nabi kahwin dengan Aisyah. Kemudian Aisyah ni juga anak kepada sahabat baik dia, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Aisyah ni pula orang yang sangat-sangat cerdas, orang yang pandai. Dan salah satu lagi mungkin disebabkan dia ni masih perawan waktu Nabi kahwin dengan dia, masih anak dara. Yang lain semuanya adalah pernah berkahwin. Jadi para sahabat Nabi suka bagi hadiah waktu Nabi dalam giliran di rumah Aisyah. Biasanya kalau Nabi kat rumah Aisyah ni, banyaklah hadiah dapat. Kalau dekat rumah isteri-isteri yang lain,
tak dapat banyak macam tu ataupun tak ada langsung. Dekat rumah Aisyah special, mesti banyak hadiah dapat. Maka isteri-isteri Nabi yang lain apa jadi? Jealous, cemburu, tak puas hati. Kena nyatuk dapat lebih. Kena orang semua beri dekatnya pada waktu yang Nabi berada di rumah Aisyah. Sedangkan pada Nabi berada di rumah-rumah kami tu, si dapat. Jadi dia pun, mereka berkumpul pergi jumpa dengan Fatimah. Bincang dengan Fatimah, minta Fatimah ni pergi cakap dengan Nabi lah pasal benda ni. Lalu Nabi pun berkata, bila Fatimah dah bagi tahu tentang perkara tu, Nabi pun cakap, "Ai bunayyah, wahai anak perempuanku, atuhibbina ma uhibbu?" Tidakkah engkau suka apa yang aku suka? Tidakkah engkau sayang apa yang aku sayang? Nabi tanya macam tu je. Qalat sebala. Maka Fatimah pun jawab, sudah tentulah aku sayang apa yang kau sayang, apa yang kau suka aku sukalah. Fa ahibbi hadhi. Maka sayanglah dia ni. Sayanglah Aisyah, kata Nabi. Faqamat fa kharajat. Lalu Fatimah pun berdiri, Fatimah pun keluar, fahaddatsathum, dan sebut kepada mereka, sebut kepada isteri-isteri Nabi yang lain. Faqulna ma aghnaiti anna syai'an farji'i ilaih. Isteri-isteri Nabi ada cakap, engkau tak tolong kami pun kalau macam tu. Patah baliklah kat Nabi, bagi tahulah pasal benda ni. Lalu kata Fatimah, wallah la ukallimuhu fiha abadan. Demi Allah aku takkan sebut pasal Aisyah sampai bila-bila. Aku dah tak nak sebut dah pasal benda ni lagi dah. Aku tak nak sebut lagi dah pasal Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalna Zainab, maka mereka pun mengutuskan Zainab lah. Zainab ni isteri Nabi jugalah, salah seorang daripada isteri Nabi. Fasta'zanat, lalu dia minta izin untuk bertemu dengan Nabi, lalu diizinkan. Faqalat lahu dhalik wa waqa'at fiyya Zainab tasubbuni fatafiqtu anzuru hal ya'zanu li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falam azal hatta araftu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakrahu an antasir. Fawaqa'tu bi Zainab. Okey, jadinya apa yang berlaku selepas tu, bila Zainab bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta benda yang samalah dengan apa yang Fatimah sebut sebelum ni. Kemudian Zainab mulalah tak puas hati kan, dia pun cakap, akhirnya dia mula mencela Aisyah. Mula cakap benda buruk. Biasalah perempuan dah marah, emosi apa semua, maka dia mula mencela Aisyah. Tak disebutkan apa celaannya. Jadi aku pun diam, kata Aisyah kata, Aisyah sebut, aku pun diam, aku tengok dan aku melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak tengok Nabi bagi izin ke tak aku nak balas balik. Nabi bagi izin tak aku nak balas balik apa yang Zainab cakap ni. Dan aku tengok Nabi tak kata apa-apa. Nabi macam tak marah lah untuk tegur pasal benda ni. Nabi tak suruh macam Aisyah suruh diam ke apa, tak. Nabi macam diam dan Nabi tengok apa reaksi Aisyah. Tengok macam Nabi benarkan, nampak macam Nabi tak ada masalah. Fawaqa'tu bi Zainab falam anshab an askhantuha ghalabah. Jadi aku pun mulalah balas balik apa yang Zainab cakap ni, dan aku tak teragak-agak untuk mengalahkan dia sehinggalah dia ni kalah betul-betul lah. Tak terkata, tak boleh jawab dah lah. Sebab Aisyah ni pula orang yang pandai bercakap, pandai berkata-kata. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala amma innaha ibnatu Abi Bakr. Lalu Rasulullah pun senyum dan Nabi pun kata, memang sungguh dia ni anak Abu Bakar. Okey, daripada hadis ni tuan-tuan, kita boleh lihat bahawa yang pertama, Nabi tak mengikuti apa yang isteri-isterinya minta. Bukan semua benda dia minta tu betul. Contoh, dalam kes ni, isteri-isteri Nabi minta supaya Nabi sebut kepada para sahabat
Kalau nak bagi hadiah, jangan tunggu kat rumah Aisyah. Okey ke tak okey? Tak okey lah tuan-tuan. Mana boleh kita syaratkan pada orang. Kalau nak bagi hadiah kat Kamek, tunggu Kamek dekat situ lah. Munsik, jangan bagi. Kan? Mana boleh kita bagi syarat kepada orang yang nak memberi hadiah, di mana untuk beri hadiah. Tak ada. Kita orang bagi, terima ke tidak. Tak ada masalah untuk terima. Orang dah bagi, bagilah. Terpulang pada dia lah. Dia nak bagi kat rumah Aisyah ke, kat rumah para isteri-isteri Nabi yang lain ke. Mana boleh kita. Yang tu kan adab untuk kita memberi hadiah. Adab menerima hadiah. Takkan kita syaratkan pada orang pula. Kalau nak bagi hadiah, janganlah bagi kecil-kecil. Bagilah besar-besar. Tak boleh lah macam tu kan. Terpulanglah orang tu nak bagi hadiah apa. Dia begitu. Jadi Nabi tak buatlah benda tu. Permintaan tu permintaan yang pelik. Jadi sebab tu Nabi tak Nabi biarkan. Bukan bermaksud Nabi tak berlaku adil kepada isteri-isteri Nabi, tak. Di sini juga kita boleh lihat bagaimana Nabi kadang-kadang biar aje. Ni antara teknik untuk beristeri ramai. Apa dia? Nabi biarkan isteri-isterinya kadang-kadang ada waktunya. Okey, kalau dia tak gaduh ke apa semua, yang ni ada setengahnya Nabi akan biar supaya dia sama-sama bertengkar ke apa semua, lepas tu sendiri settle kan. Tak perlu setiap masa Nabi kena mencelah, tak mestinya. Tapi ada waktunya kadang-kadang memang Nabi tegur, ada. Memang pernah sampai turun ayat Al-Quran menyebut tentang apa yang dilakukan oleh Aisyah dan Hafsah. Contohnya, Aisyah dan Hafsah ni ada sekali tu Nabi minum dekat rumah, saya tak ingat siapa, dekat salah seorang rumah isteri Nabi lah. Safiyah ke, tak ingat saya, Zainab ke mana lah. Ada salah seorang isteri Nabi ni, Nabi minum madu. Jadi bila Nabi minum madu kat rumah orang tu, jadi kemudian Nabi pergi ke rumah orang lain. Sebab biasanya Nabi akan pergi ke rumah isteri-isterinya pula lah. Nabi round lah kan, mana rumah isteri ni pula, rumah isteri tu pula. Jadi Hafsah dengan Aisyah ni macam buat komplot. Dia kata, cuba kita sebut bau mulut Nabi ni ada berbau sikit. Mulut Nabi ni ada bau. Dia kata gitu. Kita kata bau dia ada bau maghafir. Maghafir ni sejenis getah pokok. Macam yang digunakan, dia boleh dimakan, tapi baunya ada bau yang pelik sikit. Saya pun tak tahu macam mana rupa dia tuan-tuan. Tu saya baca je. Maghafir nama dia. Jadinya, bila Nabi pergi ke rumah Hafsah, Hafsah sebut benda tu. Cakap mulut Nabi ada bau. Cakap, engkau ada makan maghafir ke? Nabi cakap, tak ada, aku minum madu je. Kemudian bila pergi ke rumah Aisyah, Aisyah tanya benda yang sama. Ada makan maghafir ke? Nabi cakap, tak, aku minum madu je. Jadi lalas Nabi kata apa? Nabi kata, aku haramkan madu ke atas diri aku. Aku tak akan minum sampai bila-bila. Sampai Nabi mengharamkan. Lalu turunlah ayat Al-Quran, ya ayuhan Nabi, surah At-Tahrim ayat 1 tu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan bagimu? Tabtaghi mardata azwajik. Semata-mata untuk mendapat redha isteri-isterimu. Jadi Allah tegur. Kadang-kadang ada waktunya sampai teguran Allah datang kepada perkahwinan Nabi SAW. Disebabkan Nabi ni nak bagi supaya isteri-isterinya tak gaduh ke apa semua kan. Tak nak macam ni, tak nak sebut lagi pasal bau ke apa. Jadi Nabi cakap, dah, aku tak akan minum madu sampai bila-bila. Sampai tahap macam tu, ada juga. Dan daripada hadis yang tadi tu juga kita boleh tengok bahawa Nabi SAW adalah orang yang sangat jaga bau mulut. Nabi jaga bau mulut. Bila isteri-isteri dia tebut pasal bau ni, Nabi concern, Nabi risau. Cakap, mulut bau lah. Jadi Nabi tak suka sampai Nabi haramkan benda tu. Padahal benda tu halal. Ni kita pula tuan-tuan minta maaf cakap lah. Mana-mana yang ni kan. Isteri tegur dah, mulut bau rokok. Tenang aja. Tak ada pun, ataupun bau kopi kuat ke apa kan. Kita tenang, relax je. Tak ada apa-apa, tak ada usaha nak Listerine ke, gosok gigi dulu ke apa. Tak ada, relax je. Biarlah kau cium bau mulut aku yang busuk ni. Kau jangan cakap lebih, kalau tak kau kira derhaka. Tak boleh tuan-tuan. Kita tengok sunnah Nabi SAW. Nabi sangat menjaga penampilannya.
terutamanya kepada isteri-isterinya. Jadi ini antara benda yang kita boleh ambil. Baik. Keutamaan Aisyah. Kita boleh tengok sikit antara apa dia hebatnya Aisyah ni. Yang pertamanya, Aisyah adalah isteri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Amr bin Al-As pernah bertanya kepada Nabi, Ayyun nas ahabbu ilaik? Siapakah manusia yang paling kau sayang? Nabi jawab siapa? Aisyah. Aku sayang Aisyah. Lalu, fakultu minar rijal. Amr bin Al-As ni, dia tanya ni sebenarnya sebab dia nak tahu dia ni ranking berapa. Sebab nampak macam Nabi bila layan dia, Nabi macam sayang kat dia lah. Jadi dia tanya soalan tu. Jadi dia pun kata, aku nak tahu daripada yang lelaki ni, lelaki siapa yang paling kau sayang? Kata Nabi siapa? Abuha, bapa dia. Bapa kepada Aisyah. Jadi Nabi sayang Aisyah dan Nabi sayang bapa Aisyah. Hebatlah. Antara kelebihan Aisyah yang lain ialah Nabi tidak pernah menerima wahyu sewaktu Nabi berada dalam selimut bersama dengan seorang wanita, melainkan ketika Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi pernah menerima wahyu waktu Nabi sedang dalam selimut bersama dengan Aisyah. Maksudnya Aisyah ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat macam tu. Antara lain, Aisyah dibebaskan tuduhan ifk, tuduhan berzina. Dikatakan dia ni telah melakukan hubungan zina dengan Safwan bin Mu'attal. Tuan-tuan tahu cerita ni kan? Kita, kalau nak sebut pasal cerita ni panjang lah. Dikata ada orang-orang munafik mengatakan bahawa Aisyah ni telah berzina dengan Safwan. Disebab bila ada satu ketika bila Nabi bermusafir, Nabi sampai dekat Madinah tu, Nabi sampai dulu, Aisyah tertinggal. Sebab Aisyah tertidur, dia pergi cari kalung dia tu, dia cari dia punya rantai. Jadi dia tertidur, dia tertinggal. Dia tertinggal dekat satu tempat. Jadi Safwan ni orang yang ditugaskan oleh Nabi untuk tinggal last sekali. Biasanya tugas dia adalah kutip barang yang jatuh. Sebab biasanya bila dalam kabilah, bila dalam permusafiran, kan barang banyak. Jadi biasanya memang ada barang yang jatuh. So Safwan ni dia akan bawa last sekali, dia pegang unta, dia akan kutip-kutip barang-barang yang jatuh. Jadi bila dia tengah jalan tu, yang dia jumpa siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dia pun terus arahkan Aisyah naik ke atas unta tu dan dia bawa sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah, orang cerita yang bahawa dia telah, katanya Aisyah telah berzina dengan Safwan. Nabi tak boleh kata apa-apa. Nabi pun diam. Sebab Nabi pun tak tahu betul ke tak betul. Dan Nabi pun masa tu macam 50-50 lah. Sebab tak ada wahyu datang daripada Allah sebut pasal benda tu. Dan Nabi pun memang nampak macam ada tak berapa sure pasal benda tu kan. Jadi Nabi sampai sebut dengan Aisyah, kalau engkau tak berzina, maka jangan risau. Tapi kalau engkau telah melakukan benda tu, bertaubatlah. Jadi Aisyah marah bila dengar macam tu. Dia kata, takkan engkau, maksudnya kau tak percaya langsung dengan aku ke? Macam tu lah seolah-olah. Lalu turunlah surah An-Nur membebaskan tuduhan tersebut kepada Aisyah. Ini ada satu kelebihan Aisyah. Turunnya surah An-Nur disebabkan peristiwa yang berlaku pada Aisyah radhiyallahu anha. Itu antara hebatnya Aisyah lah. Dan Aisyah ni adalah isteri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara isteri-isteri Nabi, dia ni paling banyak meriwayatkan hadis. Banyak sangat. Dia menjadi orang yang menjadi pakar rujuk. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ada apa-apa isu, orang akan pergi kepada Aisyah untuk tanya tentang apa-apa masalah. Masalah-masalah agama kan, maka orang tanya pada Aisyah. Contohnya orang pernah tanya, adakah Nabi melihat Allah waktu Nabi dekat Sidratul Muntaha? Nabi naik Isra' Mi'raj kan? Nabi nampak Allah ke? Soalan orang tanya kan, pelik betul. Tapi orang nak tahu kan, adakah Nabi melihat Allah sewaktu di Sidratul Muntaha? Jadi Aisyah kata, meremang bulu roma aku bila kau tanya benda tu. Lalu Aisyah cakap, yang Nabi nampak cuma cahaya. Tak nampak Allah lah. Kita tengok Allah tak? Nanti satu hari nanti tuan-tuan,
Kita akan melihat Allah ke tidak? Lihat. Dalam surah Qiyamah Allah sebut wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari tersebut, pada hari kiamat nanti, wajah mereka akan bercahaya melihat kepada Tuhannya. Melihat kepada Tuhan mereka. Maksudnya satu hari nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah a'zamun ni'mah, nikmat yang paling besar yang akan diberikan kepada penghuni syurga. Dapat melihat Allah seperti mana kita melihat bulan, jelasnya melihat Allah. Besar nikmat. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Wa as'aluka lazzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kelazatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, antara benda yang patutnya kita sangat-sangat inginkan adalah dapat melihat pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa? Masuk syurga dululah. Syaratnya masuk syurga dulu. Dah masuk syurga, insya-Allah kita boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana cara lihat tak payah fikir. Nanti yang tu ceritanya bila dah masuk syurga. Ni kadang-kadang orang tanya, boleh tengok ke apa semua, macam mana tu, gini ke apa, macam-macam soalan kan. Tak perlu fikir. Yang tu bila dah masuk dalam syurga, kita akan melihat Allah. Baik. Masuk kepada bab 253, bab al-musawatu fis sunnati wal maja'ah. Fis sanati wal maja'ah. Bab saling bantu-membantu sewaktu adanya kekurangan dan juga adanya kebuluran. Bila kebuluran. Okey, hadis 560 hadis dhaif. 561 an Abi Hurairah radhiyallahu an anna al-ansar qalat lin-nabi sallallahu alaihi wasallam iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil. Qala la, faqalu takfuna al-ma'unah wa nushrikukum fi thamarah. Qalu sami'na wa ata'na. Kata Abu Hurairah, orang-orang Ansar pergi kepada Nabi dan dia berkata, wahai Nabi, bahagikan di antara kami ni pokok-pokok kurma. Pokok kurma yang ada kat Madinah ni, yang milik kami, bahagikan di antara kami dengan orang Muhajirin. Orang Muhajirin kan yang datang ke Madinah kan? Kan dia datang tak bawa apa-apa. Tiba-tiba geng Ansar ni boleh pergi jumpa dengan Nabi, dia cakap apa? Wahai Rasulullah, bahagikan pokok kurma tu. Bagi pokok ni bagi dekat Muhajirin, pokok ni bagi dekat kami. Boleh tuan-tuan? Buat macam tu dekat ni. Dekat sahabat. Geng paling baik pun tiba-tiba kita nak bagi. Kau ambil lah rumah ni sebiji untuk kau. Sebiji aku ada lagi ni, ni aku punya. Ni kau ambil sebiji. Tengok. Lain macam dia punya persaudaraan orang Muhajirin dan Ansar. Sangat sanggup membantu. Kemudian Nabi kata apa? Tak nak, tak boleh. Kita tak nak bagilah macam tu. Lalu kata orang Ansar, mereka sebut kepada orang Muhajirin, macam ni lah. Engkau tolong jaga pokok ni dan kita share dia punya buah dia. Buah dia kita share. Kita kongsi daripada segi buah-buahan. Lalu mereka pun berkata, orang Muhajirin kata, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami patuh. Okeylah. Mereka bersetuju. Daripada hadis ni tuan-tuan, kita boleh lihat bahawa betapa sangat-sangat macam pemurahnya orang Ansar. Sangat pemurah orang Ansar. Kita punya tahap pemurah tuan-tuan. Kalau kawan datang tiba-tiba nak pinjam 10,000, pemurah tak? Katalah dalam akaun ada 20,000. Ya, aku nak pinjam 10,000. Sanggup? Kebil mata kan? Walaupun kawan dah 20 tahun. Berkelip-kelip juga. Rasa nak bagi pinjam ke tak kan? Percaya tak percaya, percaya tak percaya. Bukanlah, bukan semua orang lah macam tu. Tapi maksudnya,
betapa kita macam ada rasa macam susah tu nak share dengan orang. Tapi orang-orang Ansar ni memang hebat. Mereka sanggup datang kepada Nabi, bukan Nabi yang minta. Mereka datang kepada Nabi dan mereka cakap kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami nak bagikan pokok-pokok kurma ni. Milik kami ni kita bagikan sikit pada orang Muhajirin, bagikan sama rata dengan antara kami dengan orang Muhajirin, Ansar dan Muhajirin. Sangat hebat, sangat dermawan. Orang Ansar ni, antara yang kita boleh lihat, Allah puji mereka dalam surah Al-Hasyr. Pujian Allah kepada mereka macam mana? Kata Allah sebut dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kata Allah, dan orang-orang yang telah tinggal di kota Madinah, yang telah pun beriman, iaitu orang-orang Ansar, sebelum daripada kedatangan orang Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Muhajirin belum datang, mereka dah cinta dah. Tak cakap, oh yang ni kita punya saudara kita dalam Islam. Sayang dah. Kemudian orang-orang Ansar ni, mereka tidak ada keinginan pun dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang Muhajirin. Tak ada teringin sikit, lebih ni dapat ni. Tak ada. Dia boleh tenang, relax je. Yang antara yang hebat dia apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin walaupun mereka sendiri ada keperluan terhadap perkara tersebut. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara daripada sifat kedekut, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang beruntung. Sifat kedekut ni, sifat syuh, adalah satu benda yang merosakkan, tapi biasa kita akan dengar, iaitu kita akan rasa kurang apabila kita beri kepada orang. Berapa ramai orang yang kedekut nak bayar zakat pendapatan? Berapa ramai orang yang belasah tak bayar zakat pendapatan, tiba-tiba duit dia kurang kat mana? Kena potong dekat income tax. Itu tak bijak namanya. Patutnya bayar zakat pendapatan, terus tak payah bayar income tax, bayar zakat. Ni berapa ramai yang tak bayar zakat? Lepas tu habis kena ni kan. Baiklah dia bayar zakat. Benda tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang rasa kedekut nak bantu orang lain dengan duit walaupun sedikit, disebabkan sifat kedekut dia. Ayat ni turun tuan-tuan, disebabkan ada berlaku satu peristiwa. Satu peristiwa di mana disebutkan bahawa ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lelaki ni sebut, aku dalam kesusahan, aku dalam kesulitan. Lalu Nabi pun mengutuskan, Nabi tanya kepada isteri-isteri Nabi, ada tak makanan? Ada tak apa-apa yang boleh dibawa untuk bagi tolong dia ni, bagi makan kat dia ni? Jadi semuanya sebut tak ada apa-apa melainkan air. Ni satu tahu, rumah isteri Nabi tak ada makanan. Bayangkan. Lalu ditanya pada isteri yang lain, tanya isteri lain semua sebut jawapan yang sama, tak ada apa-apa melainkan air sahaja. Lalu Nabi pun bertanya, siapa yang nak bagi makan lelaki ni? Ada tak siapa yang nak bagi makan? Lalu adalah seorang lelaki Ansar ni berkata, saya wahai Rasulullah, biar akulah yang bagi makan. Maka dia pun pergi ke tempat tinggalnya. Dan dia pun dia cakap pada isteri dia, muliakanlah tetamu Rasulullah ni. Dalam riwayat lain, lelaki Ansar ni kata pada isterinya, ada tak sesuatu? Isteri cakap, tak ada apa-apa melainkan makanan untuk anak-anak sahaja. Lalu lelaki ni pun kata, cuba lalaikan anak tu daripada makan dengan sesuatu sampailah bila dia dah nak makan, suruh tidur. Bagi dia tidur. Maksudnya dia nak jamu tetamu Nabi itu dengan
makanan yang disediakan untuk anak-anak. Kemudian padamkanlah lampu, padamkan pelita ke apa semua, dan nampak kepada dia seolah-olah kita sedang makan bersama. Jadi si tetamu tu pun makanlah. Sedangkan mereka sekeluarga mengikat perut tak makan langsung. Jadi bila pagi tu, lelaki Ansar ni bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi memuji memuji si lelaki ni dengan berkata, memang Allah sangat takjub dengan, sangat kagum dengan perbuatan kalian kepada tetamu kalian tu. Lalu Allah pun turunkan ayat ni, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan orang-orang muhajirin ke atas diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri dalam keperluan. Di sini kita boleh lihat betapa lelaki Ansar ni, dan boleh kata memang orang-orang Ansar ni adalah orang yang sangat rajin nak membantu. Sanggup tuan-tuan? Sanggup tak? Makanan ada cukup untuk anak-anak je. Panggil tetamu datang, ikat perut, biar anak tidur apa semua, bagi makan. Uish, satu level lain kan? Satu level yang lebih besar lah. Paling-paling tidak kalau kata makanan kita bagi kat orang, kita okey lagi. Ni makanan anak-anak, bagi dekat tetamu. Dah lah tak kenal. Bukannya saudara ke apa semua ke, tak kenal. Semata-mata dia tetamu Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kelebihan orang-orang Ansar ni memang sangat besar lah. Memang sangat hebat lah orang-orang Ansar. Sangat bersedia untuk membantu orang lain. Sebab tu dia ni orang yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang betul lah gelaran yang Nabi berikan kepada mereka tu, Ansar, daripada perkataan Nasir, iaitu penolong. Yang menolong, orang yang menolong. Nasir, jamak dia Ansar. Maksudnya orang-orang yang menolong. Memang sungguh mereka ni lah yang menolong Nabi SAW berserta dengan orang-orang muhajirin. Dia bukan sekadar menyediakan tempat tinggal untuk Nabi. Bahkan orang-orang muhajirin yang lain pun semua dia tolong. Bantu masuk dalam rumah mereka, tinggal di rumah mereka. Sampailah mereka boleh berdiri dengan sendiri, boleh beli rumah sendiri ke, buat rumah sendiri apa semua, barulah keluar. Kalau tak selagi tu dah mereka bantu. Memang hebat. Orang-orang Ansar membantu orang-orang muhajirin. Okey. Ni hebatnya orang-orang Ansar. Dan kita boleh lihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang membantu orang lain. Kalau kita dapat tuan-tuan, bantu orang yang dalam hutang ke apa semua kan, kalau kita ada duit lebih ke apa semua, dapat bantulah. Dapat tiba-tiba orang tu pinjam tak dapat nak bayar on time kan, kita tahu dia ni memang bukanlah mengambil kesempatan. Ada setengah orang ni ambil kesempatan, dalam tak bayar hutang tiba-tiba tengok ada tiket kapal terbang pergi jalan kan, pergi mana-mana, Langkawi ke apa semua kan, pergi luar negara apa semua kan. Kau hutang aku 3,000 tak bayar, tapi lah masa yang sama boleh pergi berjalan jauh-jauh pula. Yang tu kita cerita lain lah. Tapi ni kita tahu dia dalam kesusahan dan kita beri kelonggaran kepada dia. Tak apalah, tak payah bayar dulu, kau bila ada duit nanti boleh bayar. Ataupun sampai satu tahap, tak apalah, aku halalkan je lah, tak ada masalah kan. Aku pun bukanlah perlu sangat duit tu. Ni satu pahala yang sangat-sangat besar. Ada satu hadis, ni tak ada sebut dalam ni lah, tapi saya sebut sikit. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Nabi SAW sebut, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin, maka Allah melapangkan baginya satu kesusahan di hari kiamat. Bukan kat dunia ni, kiamat nanti Allah lapangkan disebabkan bantuan kita kepada orang beriman kat dunia dulu. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang susah, dan ulama mengatakan mu'sir ni adalah orang-orang yang berhutang, maka Allah akan memudahkan baginya kesulitan di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib
seorang yang Islam, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan sentiasa menolong seorang hamba selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu daripada rumah Allah, iaitu di masjid, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, sama ada daripada segi belajar tajwid, belajar tafsir, belajar tadabbur, belajar cara baca, apa-apalah. Yang penting belajar pasal kitab Allah, belajar pasal Al-Quran. Melainkan akan turun ke atas mereka ni sakinah, kebahagiaan, ketenteraman. Dan mereka ni akan diliputi rahmat. Malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah menyanjungi mereka di tengah-tengah para malaikat yang berada di sisinya. Wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang diperlambatkan oleh amalannya, maka keturunannya tak dapat mempercepatkan dia. Nah, maksudnya yang last kali ni tuan-tuan, maksudnya barang siapa yang amalannya tak banyak, tak ada apa-apa sangat, lambatlah dia ni nak masuk syurga ataupun lambat proses dia untuk settle hisab, dia tidak akan dipercepatkan dengan keturunan dia. Walaupun dia ni keturunannya keturunan yang mulia, keturunan Nabi sekalipun. Ini satu benda yang kita kena ingatlah. Saya rasa saya pernah sebut pasal benda ni kan. Kan dulu ada satu ketika yang orang seronok sangat cerita pasal, oh ni keturunan Nabi, oh ni keturunan Nabi. Kita mulakan dia sebab dia keturunan Nabi. Tak. Jelas Nabi kata, wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang dilambatkan disebabkan amalannya, dia tak akan dipercepatkan disebabkan keturunannya. Keturunan Nabi sekalipun taklah menjadikan dia mudah masuk syurga ataupun terus ada tiket senang masuk syurga, tak. Buktinya apa? Anak Nabi Nuh kafir. Anak Nabi ni. Bapa Nabi Ibrahim kafir. Bapa Nabi ni. Bukannya keturunan yang ke-10 ke, keturunan ke-56 ke, tak. Anak Nabi sendiri. Anak Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Semuanya tak beriman kepada Allah, lalu Allah tolak. Amalan mereka terus sia-sia. Tak ada apa-apa dah disebabkan tak nak beriman dengan Allah. Maka begitu jugalah keturunan mana-mana Nabi sekalipun, kalau tak beriman dengan Allah, maka tak mendapat apa-apa kelebihan. Baik. Seterusnya, hadis yang ke-562, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala amar ramadah wa kanat sanatan shadidah mulimmah. Kata Abdullah bin Umar, anak kepada Umar bin al-Khattab, dia kata Umar bercakap pada tahun kemarau. Pada waktu tu tahun yang susah lah, disebabkan kemarau, makanan kurang dan sebagainya. Wa kanat sanatan syadidah mulimmah, dan tahun tersebut ada tahun yang sangat-sangat berat, yang susah, dan juga kita panggil banyaknya kehidupan yang susah pada waktu tu disebabkan kemarau. Ba'da majtahada Umar fi imdadil a'rab bil ibil wal qamhi wal zait min al aryafi kulliha. Dan pada waktu itu Umar, selepas dia melakukan yang terbaik untuk membantu orang-orang Arab, orang-orang Badui, Arab Badui, dengan untanya, dengan gandumnya, dengan minyaknya, minyak zaitun tu, sehinggalah dikumpulkan semuanya. Hatta balahatil aryafu kulluha mimma jahidaha zalik. Sehinggalah bila dah kumpul semua tu, dikumpulkan sekali supaya boleh dibagikan elok-elok, tapi lalas habis juga benda tu.
Faqama Umar yad'u. Lalu Umar pun berdiri dan Umar berdoa. Kata Umar apa dia? Allahumma ja'al rizqahum ala ru'usil jibal. Ya Allah, jadikanlah rezeki mereka ni di atas kepala gunung. Dekat atas gunung tu, jadikanlah, maksudnya turunkanlah hujan. Fastajaba Allahu lahu walil muslimin. Lalu Allah memakbulkan doa Umar dan juga orang-orang muslimin. Faqala hina nazala bihil ghaith. Dan kata Umar apabila turunnya hujan. Bila turun hujan tu, Umar sebut, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fawallah law anna Allah lam yufrijha ma taraktu ahla baitin minal muslimin lahum sa'atan illa adkhaltu ma'ahum a'dadahum minal fuqara. Falam yakun ithnan yahlikani minat ta'am ala ma yuqimu wahidan. Kata Umar apa dia? Segala puji bagi Allah. Demi Allah, kalau Allah tak tolong kita ni, kalau Allah tak bantu kita ni, tak turunkan hujan ni, tak settlekan kemarau ni, maka aku tak akan meninggalkan mana-mana rumah orang Islam yang ada lebih tu, melainkan aku akan letakkan orang miskin kat dalam rumah tu. Mana-mana aku nampak ada rumah orang Islam yang ada makanan lebih, mesti aku akan suruh dia tolong orang miskin. 2 orang tak akan mati dengan makanan yang boleh makan seorang. Maksudnya Umar suruh share. Contohnya kata makanan tu ada roti ke apa semua, bagi 2. Yang patutnya cukup untuk seorang, bagi 2. Biar seorang makan sikit. Umar sampai nak buat sampai macam tu sekali. Ni ijtihad Umar. Pada dia sampai dia buat macam tu. Dan benda ni rupanya pernah dibuat oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang seterusnya, apa Nabi buat? Selepas daripada raya korban. Bila raya korban kan orang menyembelih unta, sembelih apa benda tu lah, kambing apa semua kan. Jadi hadis yang seterusnya sebut apa? An Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu an. Daripada Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu an, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahayakum la yusbihu ahadukum ba'da thalithah wa fi baitihi minhu syai'. Kata Nabi berkenaan dengan daging sembelihan kau tu, yang kau korbankan tu, daging korban tu, janganlah ada sesiapa lagi yang simpan daging tersebut dalam masa 3 hari. Lepas 3 hari mesti dah habis. Nabi sebut macam ni. Daging korban lepas 3 hari mesti dah habis. Maksudnya apa? Buat masak apa semua, bagi kat orang, supaya orang-orang yang lain dapat makan. Falamma kana al-'amul muqbil. Kemudian datanglah tahun yang seterusnya. Qalu ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al-'am al-madi. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, adakah kami nak lakukan seperti mana tahun sebelum ni? Nak kena 3 hari je simpan, tak boleh lebih. Lebih 3 hari, mesti kena dah bagi kat orang lain pula. Tak boleh simpan lebih. Nabi pun kata, kulu waddakhiru fa inna dhalika al-'am kanu fi jahdin fa aradtu an tu'inu. Nabi pun cakap, makan dan simpanlah. Maksud simpanlah, berapa lama nak simpan tu terpulang pada masing-masing. Tahun lepas tu adalah tahun di mana orang berada dalam kesusahan. Jadi aku nak kalian ni bantu mereka. Jadi itu maksudnya. Bila kita tahu adanya orang yang tak cukup makan, tuan-tuan, dan kita ni pula, ya Allah, makannya memang cukup, tak lebih-lebih kadang. Siapa kat sini tak cukup makan? Ada? Tak ada. Kita makan bukan 3 kali, mau 6 kali sehari. Betul tak? Sarapan pagi minum pukul 10, makan pukul 1, kelak pukul 4, dengan ni lagi makan malam, siapa sebelum tidur lagi 6 kali. Kita si ada dah makan 2 kali sehari tu. Jadi menjadi kewajipan kita untuk bantu orang bila tahu ada orang yang tak cukup makan. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang-orang susah, orang miskin ataupun orang gila sekalipun, kita tengah-tengah makan tu, tiba-tiba dia datang minta makan, jangan kedekut dah. Belikan makanan. Jangan kedekut bab tu. Kadang-kadang orang cakap, apa ni orang ni? Dia datang minta makan, jangan kedekut. Kalau dia minta duit, kita boleh 2-3 ni, takut buat beli dadah ke apa kan. Tapi kalau minta makan, bagi. Jangan kedekut.
Makan ni adalah satu benda yang sangat-sangat penting sebab kita boleh hidup tanpa makanan berapa lama? 3-4 hari je kot tanpa makanan. Tanpa air 2 hari ke? 2 hari ke 3 hari habis. Tanpa makanan mungkin dalam seminggu kalau dapat air sajalah. Tanpa makanan dan air tak lama mati. Memang kita ni sangat-sangat memerlukan makanan. Jadi sebab tu tak boleh kedekut waktu. Ya. Ya. Nabi pesan untuk tahun waktu susah tu je lah. Selepas tu Nabi kata kulu waddakhiru, makan dan nak simpanlah. Tak ada masalah. Tu yang kita simpan daging korban tahun lepas ada lagi tahun ni. Betul? Kan? Kadang-kadang lupa tengah buka-buka tu, ada lagi daging korban. Tak ada masalah. Yang tu tak berdosa lah kita. Nasib hal. Betul. Masa tu tahun tu memang tahun biasanya kemarau lah. Mereka ni biasanya mereka susah disebabkan tahun yang kemarau. Dan kita kena ingat senangnya kita dapat makanan tak seperti mereka. Mereka ni sangat susah dapat makanan. Pada zaman Nabi SAW, kan kita tahu dah hadis Nabi sebut, Nabi pernah sampai berbulan-bulan tak ada, dapur tak berasap. Makan kurma semata-mata, kurma dan air. Kita 3 hari keluar luar negara kan, rindu nasi dah. Padahal makan cukup. Tapi rindu nasi kan, pergi haji ke, pergi umrah ke, lamanya tak makan nasi putih. Tapi makan cukup lah, 6 kali kat sehari makan kan, masa pergi haji tu. Tapi dah habis rindu dah. Ni mereka hanya makan kurma dan air semata-mata. Itulah makanan mereka selama berbulan-bulan. Sampai tahap macam tu sekali. Jadi betapa kalau kita ni kira tahap level orang kaya dah lah, kalau ikut zaman Nabi SAW. Memang ni sangat-sangat senanglah kehidupan kita. Di sini kita boleh lihat bahawa dalam bab ni Nabi sangat-sangat menyuruh untuk kita, dan juga bahkan Omar sendiri sangat-sangat promote untuk kita bantu saudara kita yang lain, terutama daripada segi makan. Bab makan ni memang kena bantu sungguh-sungguh. Siapa tak boleh dibiarkan. Dalam satu hadis Nabi ada sebut al-muslimu akhul muslim. Seorang Islam tu adalah saudara orang Islam yang lain. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Tak boleh dia menzaliminya dan dia tak boleh membiarkan untuk orang tersebut diganggu orang lain. Wajib dia bantu. Ini antara kewajipan kita sebagai orang Islam. Kemudian kata Nabi lagi, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa membantu keperluannya. Wa man farraja 'an muslim farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesusahan orang Islam, maka Allah akan melapangkan baginya salah satu kesusahan pada hari kiamat. Dan yang last kali ni samalah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib orang Islam, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Maka menjadi kewajipan kita untuk membantu orang Islam yang lain, terutamanya orang Islam lah yang kita bantu. Bukan Islam nak bantu boleh sih? Boleh sih, ada masalah. Contohnya dalam bab daging korban ni lah, tiap-tiap tahun saya kena tanya, boleh sih beri pada orang bukan Islam? Tiap-tiap tahun tanya. Memang mazhab Syafi'i tak boleh tuan-tuan. Memang betul. Tu yang kita ditanya soalan macam tu kan. Tapi mazhab yang lain ada yang membenarkan. Tak silap saya mazhab Ahmad. Dan antara yang famous sebut pasal benda ni adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan boleh untuk bagi daging korban pada orang bukan Islam. Tapi terpulang pada si pemilik daging lah. Kalau tukang orang yang daging yang orang yang memiliki yang berkorban tu, kata kambing tu kan, dia kata aku tak nak bagi pada orang bukan Islam. Tak boleh bagilah. Ikut dia lah kan. Dia nak bagi pada siapa. Tapi kalau contoh tanya boleh ke tak boleh beri pada orang bukan Islam, tak ada masalah. Ada pendapat yang membenarkan. Terutamanya kita ni duduk dekat Sarawak ni lah. Kadang-kadang yang tolong jaga lembu malam-malam
yang bukan Islam tu juga kadang-kadang kan. Jadi apa nama, tak ada masalah untuk beri. Haruslah, harus. Kalau kita tengok balik, Nabi SAW menyebutkan kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu kesulitan saudaranya, maka Allah akan melepaskan dia daripada salah satu kesusahan pada hari kiamat. Jadi maksudnya di akhirat kelak kita akan menghadapi kesulitan demi kesulitan yang banyak. Jadi cara untuk melepaskan kesulitan tersebut, kesusahan-kesusahan pada hari kiamat adalah dengan cara membantu saudara-saudara kita dekat dunia ni. Waktu kita hidup ni lah, mana-mana yang kita dapat bantu orang, bantu. Mana yang kita dapat bagi makan, bagi makan. Kan? Orang anak yatim ke, orang miskin ke, tak ada masalah. Berilah bantuan. Berkenaan dengan membebaskan hutang kalau dia tak mampu lagi bayar hutang tadi. Ini kita sebut jugalah sikit. Dah masuk waktu masuk waktu.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Muslimin yang dirahmati Allah, berkenaan dengan membebaskan hutang tadi. Kalau tak mampu lagi bayar hutang, ni ada kelebihan yang besar daripada seperti mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Bukhari. Nabi kata, kana tajirun yadayinun nas. Dulu ada seorang peniaga ni yang suka memberi pinjaman kepada manusia. Orang nak pinjam, dia bagi pinjam. Nak bagi pinjam, dia bagi. Orang nak asal nak meminjam je, dia memberi pinjaman. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah ay yatajawaza anna. Setiap kali bila dia melihat ada orang yang meminjam tu ada masalah untuk membayar hutang tu, nampak macam susah nak bayar kan, mungkin tak cukup duit ke apa, maka dia akan berkata kepada anaknya ataupun kepada pembantu dia, tajawazu anhu la'alla Allah yatajawaza anna. Bebaskanlah hutang dia, mudah-mudahan Allah pun membebaskan kita daripada dosa-dosa kita. Fatajawazallahu anhu, lalu Allah membebaskan dia daripada dosa-dosanya. Ini kelebihan membayar hutang. Apa? Membebaskan hutang. Membebaskan hutang seseorang tu, orang hutang dengan kita, dan kita pun tak apalah, aku halal je lah. Ni satu besar tuan-tuan. Nampak macam simple ke apa kan? Tapi memberikan pahala yang sangat-sangat besar, balasan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, waktu Nabi sebut tentang bantu orang Islam, tolong orang dalam kesulitan, jangan zalimi dia, Nabi ada sebut juga tentang tutup aib. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya di dunia dan di akhirat. Ni antara benda yang kita kena ingat, jangan seronok share benda-benda aib, keaiban orang. Apa-apa semua benda nak share pada zaman sekarang kan, dan semua benda tu dekat on our fingers lah kan, di hujung jari saja ni. Tekan, jumpa dah cerita artis ni lah, cerita ustaz ni lah, apa semua kan, tiba-tiba je ada buat sesuatu apa semua, dan kita pun seronok share kan. Kena berhati-hati. Jangan seronok mencari-cari aib. Sebab Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis riwayat Abu Daud, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbih. Wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya, tapi iman tak masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin. Janganlah kamu mengumpat orang-orang Islam. Wala tattabi'u awratihim, dan janganlah kamu mencari-cari aib mereka. Fa innahu man ittaba'a awratahu wa man yattabi'illahu awrat fa innahu man ittaba'a awratahu wa man yattabi'illahu awratah. Yafdahu fi baiti. Okey. Barang siapa kata Nabi, janganlah engkau mencari-cari aib orang Islam. Sekiranya engkau mencari-cari aib mereka, maka Allah akan mencari-cari aibnya, dan Allah akan mempermalukan dia walaupun dia berada di rumahnya sendiri. Ini antara janji Allah, janji Nabi SAW kepada orang yang suka mencari aib orang yang beriman. Jadi terutamanya kalau dalam bab dosa personal, dosa peribadi ni, maka tak payah dicerita, dicanang-canang lah. Contohnya dosa dia yang tak melibatkan orang lain, dosa berzina contoh kan, ataupun dosa minum arak,
dosa personal. Dia melihat benda-benda yang haram. Yang tu bukan sesuatu yang kita nak perlu cerita pada orang. Maka kalau kita tahu ke apa semua, mungkin kita boleh nasihat secara personal, tapi tak perlu cerita pada orang. Dia berbeza dengan dosa yang melibatkan hak orang lain. Contohnya, dia ni pencuri. Maka kena bagi tahulah. Aku tahu dia ni yang mencuri duit kau. Maka kena bagi tahulah pada orang ke apa semua kan. Mungkin report ke apa. Ataupun dia ni merogol orang. Maka kena report lah. Kita kena bezakan antara dosa yang dia sendiri, yang tidak melibatkan orang lain, dengan dosa yang melibatkan hak orang lain. Contohnya, rasuah. Ataupun dia ni memegang satu jawatan yang tinggi, kemudian dia ni pula ada salah guna kuasa. Itu tak ada masalah lah, report. Okey lah. Tapi bab-bab dosa personal ni jangan seronok sangat nak buka-buka aib. Terutamanya kalau kita tahu dia ni orang yang soleh, orang yang baik, kenal sebagai orang yang elok, tiba-tiba dia ada khilaf, dia ada melakukan kesalahan sikit, lalu habis dicandang segalanya, maka yang ni tak dibenarkan. Tapi kalau orang tu memang dah terkenal sebagai ahli maksiat, tu tak ada masalah. Orang ni memang dah tahu dah, dia ni memang kaki maksiat dah. Lalu pergi bongkar maksiat yang dia lakukan dan nak supaya dijalankan hukuman kepadanya, yang tu tak ada masalah. Okey. Baik. Maka tuan-tuan, ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang menolong keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa menolong keperluannya. Jadi kalau kita tak dapat banyak, tolonglah sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam keperluan kita, sama ada di dunia maupun di akhirat. Yang mana pada hari akhirat kelak dah tak ada lagi dah bantuan, melainkan apa yang dilakukan oleh diri kita sendiri waktu di dunia dahulu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allah kata, bagi setiap seseorang itu masing-masing adanya urusannya tersendiri, yang mana dia sibuk dengan urusan tersebut. Dah tak ada dah dapat, ayah tolong bantu, mak tolong bantu, adik tolong bantu, saudara tolong bantu. Tak ada dah. Tak ada siapa dah dapat membantu pada hari kiamat kelak. Yang dapat bantu kita cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dah bagi tahu dah macam mana cara nak mendapat bantuan-bantuan waktu di hari kiamat kelak. Dan bantuan Allah datang dengan cara apabila kita membantu saudara-saudara kita di dunia ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dapatlah kita, sepaling-paling tidak pun, kalau tak dapat memberi bantuan dengan saudara, Nabi kata apa dah? Tak dapat sedekah ke apa kan? Tabassama. Apa nama? Senyum datang kepada saudara kau dalam muka yang ceria. Yang tu pun dah kira satu benda yang membantu saudara tersebut. Dia pun tengok, dia pun suka, dia tengok kita ni ceria apa semua kan. Jadi datang kepada kita pun, dia pun dalam keadaan gembira. Maksudnya menggembirakan hati dia. Tak mestinya dengan duit, wang ringgit dan sebagainya. Makanan apa tak mestinya. Boleh jadi dengan cuma muka yang tersenyum. InsyaAllah kita berhenti setakat ni. Kita sambung pada minggu hadapan. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.